أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, anak-anak pelajar, sebagaimana yang kita janjikan, insya-Allah untuk siri kali ini Ustaz akan sebut berkaitan dengan qafiah. Dan sebagaimana yang kita paparkan di sini, anak pelajar boleh lihat untuk tahun 2020, cuba lihat dekat bilangan 3 ni, nombor 3, perkara iaitu bilangan soalan. Jadi untuk kertas 1 S109 palang 21, kita ada 5 soalan dan wajib jawab ke semuanya. Maksudnya tidak ada lagi bahagian arut, tidak ada lagi bahagian qafiah. Cuma yang kita jangkakan arut ada 3 soalan dan qafiah kemungkinan 2. Ataupun kebarangkalian arut ada 4 soalan, maka qafiah akan jadi 1 soalan. Ini kemungkinan. Jadi untuk qafiah pada tahun 2020, mungkin soalan qafiah bermula pada nombor 4 dan 5 ataupun hanya nombor 5 sahaja. Kalau ada 1 soalan dia berada pada nombor 5, kalau ada 2 soalan dia berada pada nombor 4 dan nombor 5. Baik. Jadi kita nak membicarakan tentang qafiah. Sebagaimana biasa, kita ada soalan yang berbentuk, tengok sini kita panggil konstruk, maksudnya bentuk soalan. Iaitu soalan yang berbentuk mengingat, kita panggil soalan pengetahuan. Kita ada soalan memahami, iaitu pemahaman. Dan soalan aplikasi, ini soalan kemahiran. Jadi kita akan tengok tajuk-tajuk yang berkaitan dengan bahagian qafiah dan bentuk-bentuk soalan yang bakal dikemukakan. Jadi insya-Allah kita akan pergi tajuk demi tajuk. Dan kita akan lihat macam mana bentuk soalan pengetahuan dan macam mana bentuk soalan pemahaman. Baik, jadi kita akan membicarakan tentang al-qafiah. Yang pertama sekali, takrif al-qafiah, anak-anak pelajar nak kena ingat, termasuklah suar. Suar ataupun perkataan mufradnya ialah surah, suratul qafiah. Dan bila kita jamakkan ialah suwaruha ay suwarul qafiah. Jadi sebagaimana soalan yang anak-anak pelajar nampak ni, iaitu soalan pengetahuan. Dia tidak perlu faham, ingat sahaja. Apakah ta'rif qafiah dan berapa dia punya suar. Soalan berbunyi arif al-qafiyata summa zkur suwaraha. Jadi contoh jawapan anak-anak pelajar, saya akan tunjuk. Jawapannya ialah qafiah, ta'rif qafiah, tabda'u min awwali mutaharrikin qabla sakinaini fi nihayati al-baiti sya'ir. Al-baiti sya'ri. Qafiah ialah di mana ia bermula dengan satu huruf yang berbaris dan huruf yang berbaris ini terletak sebelum 2 huruf yang berbaris mati di hujung syair. Ni di segi pengetahuan. Bila ditanya kat mana qafiah, jawapannya ialah qafiah terletak di hujung syair. Nak kira kat mana? Kira satu huruf berbaris, pastikan di belakangnya ada 2 huruf mati. Kemudian suar. Kita akan jumpa macam mana qafiah. Qafiah kita akan jumpa dalam 4 bentuk. 4 suar. Jadi soalan bertanya, summazkur suwaraha. Kemudian sila sebut bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuknya ada 4. Suwarul qafiyah arba'atun. Qafiah kita boleh temui dalam 4 bentuk, dalam 4 suasana. Ada kalanya ba'du kalimah. Yang kedua kalimah. Kalimah di sini ialah kalimatun wahidah. Boleh tulis kalimatun wahidah. Ataupun memadai kita kata kalimah. Sebab perkataan kalimah ni mufrad. Mufrad maksudnya satu perkataan.
Dan kemungkinan kalimatun wa ba'du, satu dan setengah perkataan lain. Bahasa Melayu ialah satu setengah. Dan yang keempat ialah kalimatani qafiah yang kita boleh temui bentuknya adalah dua patah perkataan. Ini adalah soalan pengetahuan, tak perlu faham. Anak-anak pelajar tak perlu faham. Ingat sahaja apa dia takrif qafiah, jika ingat boleh jawab. Bentuknya ada berapa? Ada 4. Okey, 4 tu apa dia? Macam kita paparkan di sini. Ni kita panggil soalan pengetahuan. Baik, kemudian yang seterusnya, anak-anak pelajar, saya nak tunjuk. Sekarang kita nak pergi kepada soalan pemahaman. Kita dah hafal takrif qafiah tadi. Kat mana qafiah? Qafiah bermula dengan satu huruf yang berbaris dan pastikan di belakangnya ada dua huruf mati terletak di akhir syair. Jadi macam mana kita nak cari? Maka nak cari qafiah, kita fokus saja di belakang. Fokus dekat belakang. Okey, kalau kita lihat syair kita ni, manakah perkataan last sekali syair? Iaitu perkataan watakarrumi. Jadi di situlah qafiah. Di perkataan itulah qafiah. Cuma kita nak tentukan macam mana qafiah. Kita dah hafal qafiah ialah kita dah hafal qafiah adalah satu huruf hidup. Di belakangnya pasti ada dua huruf mati. Okey, maka kita masukkan simbol taktik yang kita belajar. Kan? Kita masukkan begitu. Yang saya bulatkan ini adalah ya. Dan ianya berbaris mati. Ni mim, mi. Berbaris di bawah. Ni ra, berbaris di hadapan. Ni ra yang pertama sebab ra ada syaddah. Ra pertama mati. Dan ni adalah kaf. Jadi cuba kita lihat ada berapa huruf mati sekarang? Ada dua. Satu ya, satu lagi ra. Maka mana huruf hidup yang pertama sebelum dua mati iaitu kaf. Maka bermula di kaf itulah yang dipanggil qafiah. Tu bedak. Min awwali harfin mutaharrikin qabla sakinaini. Bermula dengan satu huruf berbaris. Jika ditanya, kenapa tak ambil ta? Tidak boleh ambil ta sebab kalau ambil ta dah jadi dua berbaris. Kita nak satu berbaris saja. Jadi kita punya qafiah ialah karrumi. Karrumi. Itu kita punya qafiah. Dari mana qafiah karrumi? Daripada perkataan takarrumi. Adakah kita ambil keseluruhan takarrumi? Tidak. Kita hanya ambil karrumi. Maksudnya karrumi adalah separuh daripada perkataan takarrumi. Jadi suarnya adalah ba'du kalimah. Surahnya adalah ba'du kalimah. Kenapa ba'du kalimah? Sebab qafiah pada bait syair ini adalah karrumi. Dan karrumi perkataan penuhnya ialah takarrumi. Tapi kita hanya ambil karrumi. Kita tinggal dia punya ta. Maksudnya separuh patah perkataan. Dalam bahasa Arab disebut ba'du kalimah. Ni di segi kefahaman. Jangan sekadar kita hanya hafal dan kita ingat takrif. Ni adalah pemahaman. Daripada apa yang kita hafal, maka inilah pemahamannya. Dan saya nak sebut sekali lagi, ni adalah bentuk soalan pemahaman. Kita dah hafal takrif dia, maka cuba kita apply, kita aplikasikan, kita tatbikkan. Di mana qafiah yang kita panggil? Yang dipanggilkan qafiah. Baik. Kemudian yang seterusnya anak pelajar. Saya nak cuba tunjuk. Kita cuba tunjuk. Di sini biasanya untuk soalan pemahaman. Ini soalan pemahaman ni. Biasanya dia menggunakan perkataan ayin. Ada kala guna haddid. Ada kala soalan menggunakan istakhrij. Hati-hati anak pelajar, tiga patah perkataan ini membawa maksud yang sama. Okey, tiga patah perkataan ini membawa maksud yang sama. Iaitu tunjuk qafiah. Okey, tunjuk qafiah. Jadi kat mana qafiah? Kita dah belajar. Qafiah ialah di hujung syair. Dah tu macam mana nak kenal? Nak kenal, pastikan kita taktik di belakang dia. Dapatkan dua huruf mati dan ambil huruf hidup sebelum huruf mati yang pertama. Di situlah bermulanya qafiah.
Dan soalan untuk qafiah dia tidak akan terhenti di sini sahaja. Bahkan sebaliknya dia minta kita ma'a bayani suratiha minal abyatil atiyah. Setelah anda menemui qafiah, nyatakan surahnya, bentuknya. Baik anak pelajar. Ustaz akan tunjuk di sini. Kita tengok bait pertama, bait kedua, bait ketiga dan bait keempat. Macam mana kita nak dapatkan qafiah? Okey, kita pergi satu persatu. Kita ambil satu persatu. Cuba lihat. Ustaz letak di belakang di sini. Kita tidak letak di bawah kan, kita letak di belakang. Jadi yang kosong ni siapa? Kosong ni adalah alif maksurah. Yang berdiri ni simbol untuk huruf berbaris iaitu dot. Kemudian ni adalah mim. Ni hak bulat ni yang mati ni adalah dal. Dan yang berdiri ni adalah qaf, simbol untuk huruf hidup. Sekarang cuba kita lihat simbol merah tu ada tak dua huruf mati? Okey, dah ada dua huruf mati. Maka simbol itu membayangkan di mananya bermulanya qafiah. Jadi qafiah kita ialah qad madha. Qad madha. Sebab di dalam perkataan qad madha, jika kita masukkan simbol, kita dah dapati dua huruf mati dan ambil satu huruf yang berbaris sebelum huruf mati yang pertama, maka di situlah bermula qafiah. Baik, kita lihat yang kedua. Okey, saya letak dekat belakang ni, Ustaz letak kat belakang. Okey, cuba lihat. Siapakah yang mati ni untuk bait yang kedua? Yang mati ni adalah alif. Dan yang hidup ni adalah dot. Okey, yang hidup satu lagi adalah qaf. Okey, yang mati adalah lam. Kemudian yang hidup ini adalah lam ini. Dah tu dua lagi ni alif dan ni alif ni kenapa tidak dimasukkan simbol? Dua huruf ini tidak dibaca. Sebagaimana kita belajar ilmu arud yang tidak dibaca kita abaikan. Maksudnya berdasarkan simbol ni anak pelajar cuba lihat berdasarkan simbol ni apa kita baca untuk simbol ni? Kita baca di sini. Lal, lam berbaris ni simbol dia. Lal, lam kedua mati ni simbol dia. Qadha, ni qaf, ni dha, ni alif. Lal qadha. Jadi kita punya qafiah ialah bermula di lal qadha. Kemudian untuk bait yang ketiga. Okey, untuk bait yang ketiga sila perhatikan. Ustaz masukkan simbol di hujung dia. Siapakah yang mati ni? Yang mati ni adalah waw. Sebab lam ni berbaris dhammah. Kita tidak masukkan. Sebenarnya lam ni berbaris dhammah. Jadi bila berbaris dhammah, lahir satu huruf di belakangnya iaitu waw dan barisnya mati. Maka ni simbol dia. Okey, yang hidup ni adalah lam, lu. Okey, yang mati ni adalah waw yang kita nampak di sini. Kemudian yang hidup adalah lu ni. Maka berdasarkan simbol ni, ada dua huruf hidup, ada dua huruf mati. Iaitu lu, 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 lu. Jadi dah ada dua huruf mati. Maka kita ambil dekat huruf hidup yang sebelum huruf mati yang pertama. Iaitu lu, lu. Maka qafiah untuk bait as-salis adalah lu, lu. Kemudian untuk bait yang ketiga. Cuba anak-anak pelajar perhatikan. Okey, saya masukkan simbol di situ. Kita masukkan simbol di situ. Siapakah yang simbol kosong ni? Simbolnya adalah waw di belakang lam. Barisnya mati. Dan yang berdiri ni simbol untuk huruf yang berbaris iaitu lam. Dan yang mati ni adalah waw. Dan yang berdiri hidup ni adalah ta. Jadi kita tengok simbol ni kita baca tu, lu. Maka qafiah kita adalah tu, lu. Baik. Sekarang kita dah dapat tempat-tempat untuk kita menentukan qafiah. Jadi kita lihat apa kata soalan. Ayyin ataupun hadid ataupun istakhrij. Tiga patah perkataan ini membawa maksud yang sama iaitu tunjukkan di manakah yang dipanggil qafiah. Baik. Saya bawa contoh jawapan. Jadi minta anak pelajar buat kotak beginilah. Jadikan dalam bentuk kotak begini supaya kita boleh susun jawapan kita dengan rapi dan senang kita tengok.
Okey, bait yang pertama kita punya qafiah ialah qad madha. Qad madha berapa patah perkataan? Qad satu patah perkataan, madha satu patah perkataan. Maka surahnya adalah kalimatani. Okey, yang kedua, qafiahnya ialah lal qada. Lal qada. Qada satu patah perkataan, kalimatun. Lal kita ambil daripada ila. Kita tak ambil i, kita ambil la saja. Maksudnya separuh. Jadi di dalam bahasa Arab disebut satu dulu. Walaupun yang satu patah ni duduk di belakang, kita sebut satu. Jangan kata wa ba'du kalimah, takut tukar dengan ni pula. Ni bahasa Arab. Jadi kita sebut kalimatun. Mana kalimatun? Qada kalimatun. Lepas tu wa ba'du, dah tu mana separuh lagi? Perkataan sebelumnya iaitu la. La ni kita ambil daripada ila. Jadi lal qada kalimatun wa ba'du. Kemudian yang ketiga, qafiahnya ialah lulu. Lulu perkataan asalnya ialah maslulu. Maslulu. Adakah kita ambil maslulu? Jawapannya tidak. Kita hanya ambil lulu. Dah tu kita tinggal lagi separuh, maka dinamakan ba'du kalimah. Kemudian yang keseterusnya, bait yang keempat, tulu. Tulu, qafiah kita ialah tulu dan dia adalah kalimatun. Ataupun boleh kita tulis kalimatun wahidah. Okey, ni soalan pemahaman macam mana kita nak tentukan di manakah bermulanya qafiah dan apakah surahnya, apakah bentuknya. Jadi anak pelajar boleh guna simbol ni. Okey, boleh guna simbol ni untuk kita memastikan kita nampak mana dua huruf mati. Okey, kemudian yang keseterusnya. Yang keseterusnya kita pergi kepada topik yang keseterusnya ialah huruf-huruf di dalam qafiah. Okey. Di dalam satu-satu qafiah kita ada huruf dan huruf ini keseluruhannya ada 6. Rawi, wasal, khurus, ridfu, ta'sis dan dakhil. Di dalam satu-satu qafiah bukan ada keseluruhan huruf ni. Maksudnya bila kita temui satu qafiah, apakah ada keseluruhan 6 huruf ni? Jawapannya tidak. Tidak ada. Mungkin ada 3, mungkin ada 4, mungkin ada 5. Dia tidak ada 6 secara serentak. Baik, jadi saya nak bincang di sini ialah macam mana soalan pengetahuan. Ni soalan pengetahuan ni yang kita nampak ni. Okey, cuba kita lihat. Apa kata soalan? Arif al-mustalahati al-atiyata. Cuba datangkan definisi. Bawa ta'rif. Datangkan ta'rif untuk ke-6 huruf. Anak-anak pelajar di dalam peperiksaan tidak ditanya 6 begini. Tidak ditanya 6 serentak. Mungkin dia tanya 3, mungkin dia tanya 2 daripadanya. Cuma kita tak pasti mana yang hendak ditanya. Jadi saya bawa keseluruhan huruf-huruf qafiah. Jadi ini juga dipanggil soalan pengetahuan. Baik, apa dia rawi? Kena ingatlah. Kena ingat. Harful hija'il ladzi yubna alaihi syairun qasidatahu. Rawi ialah huruf hijaiyah yang mana ia merupakan nama kepada satu-satu qasidah. Ni anak pelajar belajarlah dengan guru masing-masing apa makna nama dengan satu qasidah ni. Ni tanya ustaz-ustazah masing-masing lah. Kan? Cuma saya nak cerita di sini ialah ni bentuk soalan pengetahuan. Ini bentuk soalan pengetahuan. Kemudian apa dia wasal? Wasal ialah harfu maddin yansha'an isba'i harakati rawi au ha'i tali ar-rawi. Huruf yang lahir daripada baris rawi ataupun huruf ha dhamir yang berada di belakang rawi. Itu adalah huruf wasal di segi hafazan. Nak cari belum tentu kalau kita tidak faham. Dan yang ketiga khuruj. Apa dia khuruj? Khuruj ialah huruf maddin yansha'an isba'i harakati ha'il wasli. Apabila di belakang rawi ada hak dhamir dan hak dhamir itu berbaris, maka lahirlah huruf. Huruf itulah dipanggil khuruj. Huruf tersebut dipanggil khuruj. Kemudian yang keempat ar-ridfu. Apa dia ridfu? Ridfu ialah harful illah alladhi yaqa'u bainar rawi mubasharatan. Iaitu mana-mana huruf illah anak-anak pelajar. Mana-mana huruf illah. Illah ada kalanya alif, ada kalanya waw, ada kalanya ya.
kat mana dia duduk? Dia duduk sebelum rawi secara langsung. Maksudnya, kalau kita nampak rawi, sebelum rawi ada alif, itulah ridfu. Sebelum rawi ada ya, itulah ridfu. Sebelum rawi ada waw, itulah ridfu. Kemudian taksis, apa dia taksis? Nombor 5, taksis ialah al-aliful ladzi yufsilu bainahu wa bainar rawi harfun mutaharrikun. Iaitu huruf alif. Anak-anak pelajar, taksis hanyalah alif. Dan alif ni memisahkan antara rawi. Kan? Alif ni ialah alif yang terpisah, ia alif yang terpisah daripada rawi. Alif yang terpisah. Tengok nombor 4, huruf illah yang tidak berpisah dengan rawi. Ni ridfu. Tapi kalau alif yang berpisah dengan rawi oleh huruf hidup lain, alif ni bukan nama ridfu. Alif ni nama taksis. Dan taksis hanyalah huruf alif. Jangan keliru anak pelajar, nombor 5 dengan nombor 4 tu jangan keliru. Kemudian yang keenam. Yang keenam adalah dakhil. Apa dia dakhil? Dakhil ialah huruf yang berbaris al-harful mutaharrikul ladzi yufsilu baina alifit taksisi warrawi. Iaitu huruf yang berbaris, dialah yang memisahkan antara alif taksis dengan rawi. Kalau kita lihat nombor 5, di manakah taksis? Taksis ialah huruf alif yang terpisah daripada rawi oleh siapa? Oleh huruf hidup. Jadi siapa huruf hidup tersebut? Mari kita lihat nombor 6. Dia kata huruf hidup tersebut ialah huruf yang memisahkan alif taksis dengan rawi. Huruf tersebut bernama dakhil. Ni di segi hafazan. Di segi hafazan, di segi pengetahuan. Jadi anak-anak pelajar nak kena hafal benda ni, nak kena ingat benda ni. Supaya kita boleh jawab dengan mudah. Dan kita ada soalan pemahaman. Okey, anak-anak pelajar cuba kita lihat. Ni soalan pemahaman. Soalan pemahaman. Sekarang kita dah gabung tajuk qafiah, tajuk surah qafiah, tajuk huruf qafiah. Dah ada 3 tajuk sekarang anak-anak pelajar. Yang pertama kita dah hafal apa dia qafiah. Hafal biar faham. Yang kedua surah. Ada berapa surah? Ada 4. Biar kenal. Takrif kita dah hafal, biar boleh tunjuk dekat mana dipanggil qafiah. Surah kita dah tahu ada 4. Bila kita jumpa, biar boleh sebut 4 ni mana satu yang 4 tu. Dan yang kedua, kita tengok soalan di sini. Istakhrij hurufal qafiyah fiha. Bila kita temui qafiah, maka kita minta supaya boleh tunjuk nama-nama huruf pada qafiah tersebut. Yang mana nama huruf tadi lah kita sebut ada 6 tadi. Nak kena ingat. Nak kena ingat. Berdasarkan kepada takrif, biar kita ingat. Baik. Mari kita lihat soalan ini anak pelajar. Apa kata syair? Ala qadarin ahlil azmi ya'til adaimu wa ya'ti ala qadaril kirami makarimu. Apa kata soalan? Ayin qafiyah. Tunjuk kat manakah qafiyah. Macam mana nak cari qafiyah? Nak cari qafiah, kita taktik dekat belakang. Okay, sekarang kita dah jumpa 2 mati kan? Dah jumpa 2 mati. Maka tengok hak mati ni siapa? Berarti ni mim. Maaf, hak mati ni waw. Hak hidup ni mim. Hak hidup ni ra. Hak mati ni alif. Dan yang hidup ni ada kaf. Berapa dah mati? 2. 1, 2. Sekarang bermula dengan huruf hidup. Sebelum huruf mati yang pertama. Siapa dia? Kaf. Maka qafiah kita adalah karimu, kaf, alif, ra, mim, waw yang kita nampak di situ. Ada berapa huruf? Ada kaf, alif, ra, mim, waw. Dan kaf, alif, ra, mim, waw ada huruf yang perlu diberi nama. Huruf-huruf itulah yang kita panggil huruf qafiah. Baik, kita tengok jawapan untuk yang pertama. Okey, ni yang pertama anak-anak pelajar. Soalan pertama bertanya mana qafiah? Qafiah ialah karimu. Dan apakah surahnya? Surah ni bentuk dia. Berapa patah perkataan? Dia ada 4 kan? Cuba lihat sini. Perkataan asalnya ialah al-makarimu. Adakah kita ambil ke semuanya? Tak, kita hanya ambil karimu. Jadi kalau karimu, surahnya adalah ba'du kalimah. Okey. Kemudian yang kedua, istakhrij hurufal qafiyati fiha.
Cuba keluarkan huruf-huruf qafiah. Maksudnya tunjuk huruf di dalam karimu tu ada huruf yang mempunyai nama. Tadilah huruf yang kita hafal. Rawi, wasal, ridfu tadi nak kena cari. Okey, nak kena cari. Baik, anak-anak pelajar, saya nak mengingatkan bila kita membicarakan tentang huruf. Okey, bila soalan kata istakhrij huruf al-qafiyah, huruf yang wajib ada. Okey, ingat baik-baik. Huruf yang wajib ada pada satu-satu qafiah ialah rawi. Dan dia paling penting. Nah, ingat betul-betul ni. Huruf yang wajib ada dalam satu-satu qafiah ialah rawi. Macam mana kita nak kenal dia? Dia adalah huruf yang paling akhir sekali. Huruf yang paling akhir sekali. Tapi syarat dengar baik-baik. Huruf paling akhir sekali. Tapi syarat bukan huruf alif, bukan huruf waw, bukan huruf ya. Seandainya alif, waw, ya itu berada di akhir, belum pasti, belum tentu dia jadi rawi. Kebiasaannya huruf-huruf tadi, alif, ya, waw, tadi sebenarnya bukan rawi. Lebih-lebih lagi huruf tersebut tak nampak pada tulisan asal. Mari kita lihat di sini. Berdasarkan kepada syair ni, siapakah huruf paling akhir? Waw. Ingat baik-baik, huruf paling akhir ialah waw. Apakah dia rawi? Tidak. Kenapa? Sebab dia waw dan dalam tulisan dia tak nampak. Saya cuba tukar baris mim. Kan? Kita cuba tukar baris mim kepada atas. Daripada karimu, kita cuba baca karima. Okey, kalau baca karima, siapakah yang mati ni? Jawapannya ialah alif. Dia layak tak jadi rawi? Tak boleh. Kenapa? Sebab dia adalah alif dan dia tidak nampak di dalam tulisan tu. Dan cuba kita tukar baris mim daripada dhammah ke bawah pula. Kita baca karimi. Okey, bila kita baca karimi, siapa akhir sekali? Akhir sekali ialah ya, ni simbol dia. Dia boleh tak jadi rawi? Dia ada akhir dah ni? Tak boleh sebab dia adalah huruf yang baru datang dan tidak nampak di dalam tulisan. Ingat, huruf akhir jika alif yang tidak nampak. Waw tidak nampak. Ya tidak nampak. Kan? Dia bukan rawi. Dah tu kalau nampak kadang-kadang rawi, kadang-kadang bukan. Hal ni kita minta anak pelajar tanya guru masing-masing kan, untuk menentukan rawi macam mana. Sebab kalau kita tidak kenal rawi ni, maka huruf-huruf lain akan menjadi kekeliruan semasa kita nak tentukannya. Baik, saya ulang sekali lagi. Apa dia rawi? Sebab bila soalan mengatakan istakhrij huruf al-qafiyah, keluarkan huruf qafiyah. Jadi huruf qafiyah tonggak yang kita nak kena tahunya ialah rawi. Bila kita jumpa rawi, insya-Allah hak lain dengan mudah kita akan jumpa. Jadi macam mana kita nak kenal rawi? Rawi ialah huruf last sekali, tapi syarat jangan alif, jangan waw, jangan ya, jangan ha dhamir. Okey? Pastikan anak-anak pelajar ingat huruf-huruf yang saya sebut tadi, dan kalau tidak jelas boleh bertanya kepada guru masing-masing. Okey. Jadi sekarang kita jumpa perkataan karimu, kaf, alif, ra, mim, waw. Soalan minta kita tunjuk huruf-huruf qafiyah. Maksudnya huruf-huruf yang ada nama. Baik, anak pelajar, cuba lihat di sini. Kan? Tak buat contoh. Di dalam perkataan karimu, kita mula di karimu. Kaf, kaf tidak mempunyai nama. Di dalam huruf qafiyah, kaf ni tidak ada nama. Okey, selepas kaf ada alif. Ni alif ni, Ustaz tulis alif. Nampak alif? Alif ni namanya ialah taksis. Kenapa kita namakan alif ni taksis? Anak pelajar ingat tak masa kita hafal tadi apa dia taksis? Taksis katanya ialah alif yang memisahkan dia dengan rawi. Alif yang terpisah daripada rawi. Mana rawi? Rawi adalah mim. Okey, alif ni terpisah tak dengan mim? Terpisah. Jadi bila terpisah, alif ni adalah taksis. Taksis. Dah tu huruf yang memisahkan alif dengan mim. Kan? Huruf yang memisahkan alif dengan mim, iaitu rawi, huruf tu namanya dakhil. Tadi kita dah hafal. Kan?
Apa dia dakhil? Dakhil ialah huruf yang berbaris. Ia memisahkan alif taksis dengan rawi. Jadi di sini adalah ra. Dan mim adalah rawi. Sebab itulah Ustaz sebut awal-awal, mula-mula kita nak cari huruf, apa perlu kita tahu? Rawi ni. Cluenya adalah rawi. Bila kita jumpa rawi, alhamdulillah. Huruf lain mudah. Kan? InsyaAllah huruf lain mudah. Kemudian rawi baris kat mana? Rawi baris dhammah. Rawi mim ni baris dhammah, maka siapa lahir? Waw. Jadi waw ini dinamakan huruf wasal. Kenapa dinamakan wasal? Kan tadi kita dah hafal apa dia wasal? Wasal ialah huruf illah yang lahir daripada baris rawi. Ni dinamakan soalan pemahaman. Baik, anak-anak pelajar yang dimuliakan sekalian. Kemudian kita nak pergi kepada contoh soalan yang kedua. Contoh soalan yang kedua berkaitan dengan huruf. Tadi soalan tadi menampakkan kita ada huruf taksis, ada huruf dakhil, ada huruf rawi, ada huruf wasal. Huruf kesemua ada berapa anak pelajar? Huruf kesemuanya ada 6. Sekarang dah kita nampak, kita jumpa dah 4. Kita tengok contoh lain. Contoh lain syair yang diberikan di atas atathul khilafatu munqadatan ilaihi tujir ru'azya luha. Jadi di mana kafiah perlu kita taktik dekat belakang. Pastikan kita temui 2 huruf mati. Sekarang kita dah jumpa huruf mati, iaitu alif, hak berbaris, lam berbaris, ni alif, kemudian ya berbaris. Dan nampak dah 2 huruf mati. Kat mana 2 huruf mati ni? Ya luha. Itulah kafiah. Okey, itulah kafiah. Kafiahnya ialah ya luha. Ya luha perkataan penuhnya ialah azyaluha. Sekarang ya luha kita ambil separuh. Sebab tu surahnya dinamakan ba'du kalimah. Ni untuk jawapan yang pertama. Okey, jawapan yang pertama. Baik, anak-anak pelajar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kemudian cuba kita perhatikan soalan yang kedua. Istakhrij hurufal qafiyah. Mana qafiyah? Ya luha. Okey, dekat ya luha ada tak huruf yang ada nama? Ya ni ada nama tak? Tak boleh sebutlah sebab kita tak kenal rawi. Hak ni saya kata mesti kenal rawi. Okey, mana rawi? Adakah alif ni rawi? Tak boleh alif rawi. Kenapa tak boleh? Sebab dia alif. Saya dah sebut tadi. Walaupun dia di hujung. Lepas tu kalau alif ni tak boleh, kita ke depan sikit huruf hak. Boleh tak hak jadi rawi? Hak ni pun tak boleh jadi rawi. Kenapa? Sebab dia damir. Dah tu mana rawi? Rawi adalah lam. Ni anak pelajar nak kena mahir. Nak kena mahir. Jadi rawi adalah lam. Oh, tadi ustaz kata rawi huruf lah sekali. Memang saya dah bagi syarat. Rawi huruf lah sekali. Tapi syarat bukan alif, bukan wa, bukan ya, bukan hak. Kalau mereka tu berada di akhir, kita terpaksa cari huruf sebelumnya. Jadi di sini mana huruf akhir sebenarnya? Huruf akhir di sini ialah lam. Maka lam itulah rawi. Okey, lam itu adalah rawi. Jadi bila kita jumpa lam ni rawi, kita akan jumpa huruf lain dengan senang insya-Allah. Cuba kita lihat ada siapa sebelum lam ni? Ada alif. Alif ni langsung tak duduk apa ni? Dia ni duduk secara langsung. Tidak ada pemisah alif ni dengan rawi. Jadi alif ni adalah huruf illah. Huruf illah yang duduk langsung bersama dengan rawi, dia adalah ridfu. Datu hak di belakang rawi, di belakang lam ni adalah wasal. Dan alif ni lahir daripada hak, dia adalah khuruj. Tengok anak pelajar. Okay? Tengok tu. Kenapa alif ni namakan ridfu? Sebab dia duduk secara langsung dengan rawi. Tidak ada pemisah antara dia dengan rawi. Sama ada dia ni alif, ya ke ataupun waw. Huruf illah, huruf mat yang duduk langsung bersama dengan rawi ni, dia adalah ridfu. Dan lam adalah rawi. Hak selepasnya adalah wasal. Sebagaimana kita dah hafal. Dan alif selepas wasal adalah khuruj. Ni adalah soalan pemahaman. Baik, anak-anak pelajar yang dimuliakan. Kemudian kita masuk pada yang keseterusnya. Kita masuk kepada perkara yang keseterusnya, iaitu
huruful qafiyah. Kan? Huruf-huruf qafiyah. Okey, huruf-huruf qafiyah. Dan untuk huruf-huruf qafiyah juga kita mempunyai dua soalan. Yang pertama soalan pengetahuan. Yang kedua soalan pemahaman dan ataupun soalan kemahiran. Baik. Jadi untuk huruf-huruf qafiyah kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan ada 6 baris. Harakat. Harakat ni harakat baris. Ni harakat. Huruf kita dah belajar ni adalah harakat. Baris-baris yang terdapat pada satu-satu qafiyah. Dan baris ni pada asasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iaitu majra, nafas, hazwu, ros, isba' dan taujih. Jadi perkara pertama, anak pelajar nak kena ingat. Apakah dia majra? Apakah dia nafas? Apakah dia hazwu? Apakah dia ros? Apa dia isba'? Apa dia taujih? Jangan kita tukar dengan huruf tadi. Ni baris. Ni baris. Cuma dia ada kesinambungan. Macam mana ada kesinambungan? Sebab baris ni akan berada pada huruf-huruf tadilah. Dan baris ni akan berada pada huruf-huruf tadi. Jadi jangan kita keliru. Hafal betul-betul dan cuba kita memahami. Baik, saya bawa soalan di sini. Okay? Kita bawa soalan di sini. Contohnya, arif al-istilahat al-atiyah. Arif al-istilahat al-atiyah. Berikan definisi kepada istilah-istilah berikut. Yang pertama ialah majra. Sekarang kita berada di bawah tajuk harakatul qafiyah. Okey, anak-anak pelajar, sekarang kita berada di tajuk harakatul qafiyah. Ingat baik-baik. Jadi harakatul qafiyah hafal baik-baik. Dia ringkas saja. Okey, dia ringkas. Pendek-pendek je maksudnya dia punya takrif. Apa dia majra? Majra ialah harakatul rawi al-mutlaq. Iaitu baris yang duduk pada rawi mutlak. Rawi mutlak tu ialah rawi yang berbaris lah. Dan baris tu adalah dinamakan majra. Kemudian nafas. Apa dia nafas? Nafas ialah harakatu ha'il wasli. Kalau huruf wasal kita ada baris, maka barisnya bernama nafas. Dan yang keempat ialah hazwu. Apa dia hazwu? Harakatul harfil ladzi qabla ridfi. Iaitu baris yang terletak pada huruf yang berada sebelum ridfu. Tadi kita dah belajar ridfu. Apa dia ridfu? Ridfu ialah huruf mat sebelum rawi. Huruf mat ni huruf yang tidak ada baris. Dan tu apa dia hazwu? Hazwu ialah huruf sebelum huruf mat tu lah. Huruf sebelum ridfu. Kemudian ras. Ras ialah harakat harfil ladzi qabla alifit taksis. Ni ialah huruf sebelum alif taksis. Bila kita jumpa taksis, taksis ialah alif. Jadi huruf sebelum alif tu ada baris. Baris itulah yang dipanggil ras. Kemudian yang kelima ialah isba'. Apa dia isba'? Isba' ialah harakatud dakhil. Baris yang ada pada huruf dakhil. Kemudian yang terakhir taujih. Apakah dia taujih? Taujih ialah harakatul ladzi qabla rawi muqayyad. Baris yang terletak sebelum rawi muqayyad. Apa makna rawi muqayyad? Rawi muqayyad ialah rawi yang berbaris mati. Bila rawi berbaris mati, huruf sebelum rawi mesti ada baris. Dan baris itu dinamakan taujih. Baik, jadi anak-anak pelajar, inilah soalan-soalan yang berbentuk pengetahuan ataupun soalan-soalan yang berbentuk pemahaman berkaitan dengan qafiyah. Jadi insya-Allah saya akan berhenti di sini dulu kan. Insya-Allah kita sambung semula untuk kita sebut soalan berkaitan dengan baris ni dalam bentuk soalan pemahaman. Jadi sini kita boleh lihat dah tadi anak-anak pelajar. Kita mengharapkan anak pelajar hafal apa dia takrif qafiyah dan boleh tunjuk di mana qafiyah bila jumpa syair. Dan anak pelajar dah hafal suar qafiyah ada 4. Bila jumpa syair kita boleh tunjuk dia sekelimah ke, setengah kelimah ke, 1/2 ke 2. Biar boleh tunjuk, jangan sekadar hafal. Dan yang ketiga, bila kita temui qafiyah, di dalamnya ada huruf. Kita dah hafal huruf ada berapa? Hurufnya ada 6.
bila kita temui kafiah, biar kita boleh tunjuk di mana rawi, di mana wasal, di mana khuruj dan seumpamanya. Dan yang seterusnya ini, yang sedang kita belajar ni adalah baris-baris kafiah. Jadi insya-Allah pada masa ni kita lihat takrif-takrifnya saja. Jadi insya-Allah pada sesi sikit lagi kita akan lihatlah. Kita akan lihat macam mana soalan pemahaman. Jadi untuk sesi ini kita tangguh di sini dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak comel adalah kelemahan saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.